Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, alhamdulillah aku bersyukur sangat-sangat apa yang berlaku kepada para pengkhianat di dalam dahulu depa duduk di dalam parti PKR, hari ini depa dah melompat duduk bersama dengan Parti Bersatu. Malah kumpulan ni adalah kumpulan pengkhianat. Allah tak bagi depa ketenangan dan kebahagiaan di dalam satu-satu kumpulan depa. Allah memberikan depa ni ada perasaan gundah gulana sesama depa. Yang pengkhianat ni pun gila kuasa, depa nak merebut kuasa, depa nakkan kedudukan, depa nak menguasai parti-parti ni, parti yang ditubuhkan oleh para pengkhianat. Sekarang ni bermulalah jalan untuk hang nak menjatuhkan aku nak menjatuhkan hang. Sangat-sangat pelbagailah yang berlaku di dalam Parti Bersatu ni, dan terutama dia akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional. Kalau hampa nampaklah kan, apa yang berlaku di dalam Parti Bersatu ni memberi kesan kepada Parti PAS. Sebab itulah PAS tidak bergantung kepada Parti Bersatu dah. Dia hanya bergesel-gesel saja, tapi kebergantungan Parti PAS ni dah berubah kepada Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir mai dekat muktamar PAS ni pun depa duk bangga gila punya bangga, takbir. Dulu bukan main lagi dia kata kawan ni itu, kawan ni ini, kafir lah apalah. Tapi depa lupa ke apa tahu kan, sehingga kan anak dan isteri Tun Dr. Mahathir pun membela LGBT. Takkan mereka lupa baru ni himpunan LGBT yang mereka sabotaj himpunan wanita yang menyertai itu adalah anak dan isteri Tun Dr. Mahathir. Mereka lupa kot. Ataupun buat lupa je. Sebab apa? Disebabkan kawan tu dia dah tak ada tempat dia nak bergantung, dia pilih duduk bersama dengan PAS. Okey, hari ni aku nak bawa isu yang pasal Parti Bersatu ni. Parti Bersatu ni dia dah berpecah, dia dah bermasalah kan. Hak yang budak-budak bawah ni duk nak jatuhkan presiden, lepas tu budak-budak hak dobat raja yang duk jadi cyber trooper ni pun dah tak mau buat. Lepas tu depa duk ugut pimpinan-pimpinan supaya tukar pimpinan-pimpinan hak di atas. Ataupun budak-budak di bawah dah tak ada duit, dah tak dibayar ataupun dah tak ada gaji. Yang aku nampak lagu tu. Okey, jom kita bersama-sama kita dengar penjelasan Iswadi Moni berkaitan apa yang berlaku di dalam Parti PAS. Apa yang berlaku di dalam Parti Bersatu memberi kesan kepada Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Alright, kenapa? Okey, PAS juga gagal menarik minat orang bukan Islam kerana tidak maklumat tepat ataupun kerana orang bukan Melayu dan Islam itu sebagai tidak bodoh. Ahli Parlimen Greek letak jawatan Setiausaha Bahagian. Suatu besar benda yang mungkin kita boleh bincangkan dan ceritakan pada malam ini insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan Ahli Parlimen Greek perjelas letak jawatan parti sangkal kabar angin tanpa asas. Ahli Parlimen Greek Fatul Huzair Ayub menyangkal kabar angin tanpa asas kita tindakan beliau meletak Setiausaha Bahagian, jawatan Setiausaha Bersatu Bahagian. Menurut Fatul, beliau melepaskan jawatan Setiausaha Bersatu Greek kerana dilantik oleh pemangku yang meletak jawatan pada pada jawatan yang lalu, pada 1 Oktober yang lalu. Apabila pemangku ketua bahagian meletak jawatan, amat wajar sekiranya saya juga turun tertib dan melakukan perkara yang sama, tanda solidariti katanya. Fatul menyifatkan perkembangan ini sebagai hal dalaman parti dan tidak wajar dikaitkan dengan kedudukan sebagai seorang ahli Perikatan Nasional. Tidak ada sekali-kali saya akan mengundurkan diri daripada barisan pembangkang maupun menyatakan sokongan kepada kerajaan hari ini. Kesetiaan saya tidak boleh dijual beli katanya. Terdahulu beliau meletak jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Greek pada 6 Oktober. Baik, now betul, kita tidak menafikan tentang bahawa dakwaan beliau mengatakan bahawa beliau meletak jawatan itu bukan sebab beliau menyokong PMX. Semua kita tidak menafikan perkara tersebut. Namun begitu, ini jelas memberikan indikasi kepada beberapa perkara. Perkara pertama yang kita boleh lihat indikasinya betapa parahnya perkara dalaman yang sekarang ini berlaku di dalam Parti Bersatu itu sendiri. Terutama di negeri-negeri yang confident boleh menang lah last time. Tetapi sekarang macam Perak ni Greek ni Perak adalah negeri di mana Hamzah Zainuddin sepatutnya berada dekat situ, kemudian bersama dengan Peja untuk menguasai negeri tersebut dan juga leading the state. Tapi nampak gayanya semacam dalaman yang berlaku di dalam Bersatu Perak dan juga Bersatu Malaysia umpamanya adalah suatu yang amat parah. Kita tahu secara umumnya Bersatu terbahagi kepada 3 sekarang ini.
Walaupun Hamzah dan Muhyiddin Yassin seolah-olah mengatakan mereka tidak berpecah dalam isu ini, kita tahu mereka berpecah. Kita tahu bagaimana Hamzah Zainuddin bercita-cita untuk nak menjadi presiden. Azmin juga sedemikian, atau sekurang-kurangnya dia meletakkan orang kawan-kawan ataupun tim mereka berada dalam kedudukan yang amat tinggi sekarang ini. Now, dengan Azmin memegang jawatan di Selangor, dia akan jadi satu pertembungan yang besar dalam pemilihan bersatu tidak lama lagi. Jadi perkara inilah yang menjadi conundrum ataupun menjadi satu orang kata apa, pertembungan ataupun satu benda yang memecahkan bersatu daripada dalam. Di samping itu, ketidakpuashatian akar umbi dan juga bahagian-bahagian di mana presiden juga pimpinan mereka nampak seperti tidak bergerak dalam keadaan yang sepatutnya. Kita tengok bagaimana protes sebahagian daripada Saitro bersatu sendiri untuk tidak menyokong bahagian penerangan yang ada sekarang ini, sehingga mengugut untuk tidak melakukan live atau bukan keluar daripada parti lah, tetapi sekurang-kurangnya memboikot parti yang ada sekarang ini. Kemudian kelemahan pimpinan untuk mengadakan rundingan bersama dengan PAS, padahal sebelum ini PAS dilihat sebagai underdog. PAS dilihat sebagai parti yang lemah dan Bersatu yang lebih dominan. Namun begitu, sekarang ini keadaan sudah terbalik. Bersatu tidak dilihat sebagai parti yang dominan. Bersatu tidak dilihat sebagai parti yang boleh menghasilkan kepemimpin dan kepimpinan yang kuat, menyebabkan PAS sekarang ini boleh memijak kepala Bersatu sesuka hati. Dan perkara ini, tuan-tuan, yang akar umbi sedar sedang berlaku, dan akar umbi merasakan bahawa perlu ada perubahan dalam pucuk kepimpinan. Mereka asyik menyalahkan UMNO yang kena berubah. Hakikat sebenarnya yang kena berubah adalah Bersatu. UMNO sudah mula berubah, Bersatu tidak mahu berubah. Jadi isu sekarang ini ada di kalangan kepimpinan seperti Azmin yang mengatakan bahawa mereka lebih layak untuk memegang teraju pimpinan, dan dengan cara itu akan dapat memajukan Bersatu lebih baik daripada masa-masa Muhyiddin Yassin berkuasa. Dan kita tahu cita-cita Azmin ini, tuan-tuan, amat tinggi. Daripada Parti Keadilan, beliau memang bercita-cita untuk jadi presiden, tetapi gagal multiple times. Sekarang ini dia cuba pula dekat Bersatu, multiple times dia dah cuba, tapi kali ini dia nampak peluang dia untuk menang itu adalah lebih cerah, melihatkan kepada keadaan yang ada sekarang ini. Nah, berbalik kepada Muktamar PAS yang sekarang sedang berlangsung, ucapan-ucapan Haji Hadi ini bagi saya adalah ucapan-ucapan yang memang akan ludah diri sendirilah, tuan-tuan. Baik, antaranya adalah berkenaan dengan sokongan orang bukan Melayu, orang bukan Islam kepada gagal tarik sokongan bukan Islam kerana maklumat tak tepat, tak sampai, tegas Hadi. Maklumat tepat tak sampai. Baik, Presiden PAS Hadi Awang percaya partinya masih gagal menarik sokongan orang bukan Islam kerana komuniti ini tidak menerima maklumat yang tepat. Beliau percaya maklumat terhad menjadi penghalang kerana tidak masalah dalam hubungan PAS dan masyarakat bukan Islam. Kita punya maklumat tak sampai kepada bukan Islam. Media sangat terbatas. Maklumat di media sosial terhad. Kita punya gerakan tak sampai ke lapangan, katanya. Hadi yakin menarik sokongan orang bukan Islam tidak mustahil dan boleh direalisasikan sekiranya tidak diganggu oleh dakwah negatif. Banyak kenyataan PAS disalah tafsir oleh media. Tegasnya dan menambah jawapan PAS terhadap serangan berdakwah tak sempat sampai kepada masyarakat. Katanya sedang mempersiapkan PAS untuk menghadapi PRU 16. Parti itu akan perbanyakkan dialog dengan masyarakat bukan Islam bagi mereka mendapat maklumat tepat. Terdahulu Hadi dalam ucapannya kepada perwakilan PAS mahu PAS mengatasi masalah gagal menarik sokongan pengundi bukan Islam, menyifatkan ia usaha penting dan berat yang mesti dilakukan. Seiring mesej pimpinan menggambarkan PAS dan Perikatan Nasional Kerajaan menanti, Hadi mengingatkan perwakilan PN gagal membentuk kerajaan meskipun kerusi yang dimenangi PRU 15 meningkat dengan mendadak. Ni saya nak bagi tahu, sebenarnya kita pun tahu benda ni, tapi saya reiterate je lah, saya menguatkan saja hujah ini. Sebenarnya tak ada masalah pun orang bukan kata tak sampai je maklumat apa yang PAS cuba sampaikan kepada pengundi bukan Islam sebenarnya, terutama di Sabah dan Sarawak, terutamanya di Sarawak yang mana menolak keras PAS ini. Now, dia bukan isu tak sampai ataupun mereka terkeliru dengan maklumat tersebut. Tidak. Isunya adalah maklumat yang disampaikan itu memang bercanggah dengan apa yang difahami dan apa yang sepatutnya sebagai masyarakat Islam tu kena faham. Itu sebenarnya.
Macam saya kata lah, PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Itu saya boleh kata. PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Sebab ajaran Islam yang sebenar tidak membawa konotasi, tidak membawa apa orang kata hujah, tidak membawa image yang sebagaimana digambarkan oleh PAS. Ini kita kena faham dahulu. Jadi orang bukan Islam ni bukannya orang bodoh. Mereka cerdik. Dan bila kita sebut bukan Islam, jangan fikirkan China dan India sahaja. Kita kena fikirkan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Mereka juga bukan Islam dan bukan Melayu. Ada juga Islam tetapi mereka bukan Melayu. Dan mereka memahami bahawa mentaliti dan cara hidup yang PAS nak terapkan, yang PAS nak bawa, cara dan kaedah yang PAS telah tonjolkan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, bukan cara hidup yang sebenar, yang bertepatan dengan pendirian, dengan pegangan dan juga dengan budaya kehidupan mereka. Itu bukan. Mereka tahu dan nampak PAS cuba nak membawa imej Taliban, nak membawa imej ekstremisme di dalam apa orang kata, nak menekankan so-called agama tu kepada masyarakat. Walhal agama itu bukan sedemikian. Dan inilah yang menakutkan orang bukan Islam sebenarnya, orang bukan Melayu dan bukan Islam. Padahal imej Islam yang sebenar bukan pada PAS. Ini orang bukan Islam kena faham. Imej Islam itu bukan pada PAS. PAS cuma mengambil tempelan-tempelan Islam dan mengatakan Hazzaddin, inilah agama. Itu bukan agama. Itu bukan Islam yang sebenar. Imej yang dibawakan itu. Nak tengok imej Islam sebenar, tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu imej Islam yang sebenar yang dibawa. Kan? Tapi dia orang kata tak, itu liberal, Islam liberal. Tak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam liberal, Islam hadari, Islam madani, tak ada. Islam adalah Islam. Tetapi Islam PAS, tak ada istilah Islam PAS. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. PAS hanyalah parti. Dan tidak membawa apa-apa konotasi apa-apa sekalipun. Dan kita faham, dan orang bukan Islam ni pun bukan bodoh. Orang bukan Melayu, dia nampak. Dia tengok daripada luar tapi dia nampak bagaimana hipokritnya PAS bila bercakap dan berhujah tentang Islam, membawa Islam. Dia nampak. Majoriti mereka tahu, ya, kita faham itu bukan Islam yang sebenar. Okey, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi dan aku harap hampa semua faham kan. Aku pun nampak apa yang berlaku di dalam Parti PAS, Parti Bersatu dan Parti Perikatan Nasional. So, aku nak bawa dengan hampa ni, kita dengar ucapan siapa tahu? Ucapan Syafiq Halim berkaitan pimpinan di dalam Parti Bersatu ni. Apa yang dah berlaku di dalam Parti Bersatu ni? Memang gundah gulana, memang serabut perut. Memang depa ada perasaan sakit hati dekat pimpinan-pimpinan depa, ataupun depa tak dibayar gaji. Tu je yang aku nampak. Disebabkan sekarang ni pimpinan-pimpinan Bersatu ni pun depa takut keluarkan duit depa. Depa pun takut sehari. SPRM memang duk perhatikan depa. So depa takut kalau depa keluarkan duit ataupun depa minta duit kepada kontraktor yang depa pernah bagi projek yang berbilion-bilion, ataupun kontainer tu yang depa duk kunci dah berapa lama, depa pergi ambil duit, takut orang nampak lagi. Tak tu pasal je masuk penjara, kena tangkap, lagi pening. So aku nak bawa dengan hampa ni, kita dengar ucapan Syafiq Halim ni, ketua penerangan ke apa yang cyber trooper ni lah, leader of cyber trooper Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar. Sebab ketua penerangan ni penting untuk menjenamakan parti. Ketua penerangan. Jadi saya nak bagi tahu lah pada sahabat yang tanya, kenapa saya takkan buat live? Saya nak bagi tahu saya akan boikot. Buat live ya. Saya dengan rakan-rakan saya yang lain, memang kita tidak akan duduk dah dalam media sosial ni. Saya takkan ulas lah pasal apa nama ni, pasal bajet ke apa, tak. Tuan-tuan, kita dah penat. Kita dah penat turun di jalanan. Kita dah penat duduk dalam media sosial. Kena panggil dengan polis, kena masuk lokal dan sebagainya. Dan setiap kali saya terlibat dalam gerakan massa, rakan-rakan saya tanya kepada saya, mana kepimpinan parti? Jadi dekat sini saya malu dan juga saya merasakan bahawa agak terkesan dengan perkara tersebut. Jadi saya nak bagi tahu lah, tuan-tuan tak payah tunggulah. Saya memang takkan buat live. Saya tidak akan buat live, sahabat-sahabat saya tidak akan buat live. Kita orang tidak akan terlibat lagi dalam media sosial. Okey hampa dengar apa yang diperkatakan ni, cyber trooper utama.
cyber trooper yang diagung-agungkan oleh puak-puak PAS ni. Berapa lama mereka agungkan Syafiq ni, memang gila lah. Sedangkan cuba hampa tengok kan, mereka buat Syafiq Halim ni seperti apa tau. Okey, Syafiq Halim kan dulu kan pernah viral, dia ni murtad, keluar daripada agama Islam, dan juga macam dia pun pilih nama yang rare lah sangat. Lepas tu bila dia dah bertaubat, mungkin dia dah buat apa yang diperintah oleh agama Islam, dan tubuhnya Parti Bersatu dan juga Perikatan Nasional ni, Allahu Akbar, PAS punya sanjung Syafiq Halim ni, dia buat Syafiq Halim ni seperti bersih, suci macam bayi. Cuba hampa tengok, kenyataan yang aku cakap ni pun dikeluarkan oleh Rani Kuluk. Mereka agung-agungkan Syafiq Halim ni seperti bayi yang baru lahir. Kita pun Allah, apa jenis lah puak-puak ni buat. Jadi itulah, disebabkan Parti Bersatu ni pengkhianat, akan dikhianati. Mereka takkan tenang, mereka takkan senang, mereka ni akan sentiasa gundah gulana, huru-hara, penyakit hati, penyakit jiwa ni Allah saja yang tahu. Lepas tambah pula, mereka ni suka membawa fitnah, membuat kenyataan-kenyataan fitnah. Bila hang keluar benda yang buruk seseorang ataupun fitnah daripada mulut hang yang mengakibatkan fitnah itu bertebaran di atas muka bumi ni, memang perasaan jiwa hang memang Allah hampa fikir sendirilah. Jadi itulah, hampa tengok kenapa tiba-tiba ahli parlimen bersatu daripada parlimen Greek melepaskan jawatan di dalam Parti Bersatu. Why? Kenapa? Kenapa dia ni dia ikut jalan ahli parlimen Kuala Kangsar, tapi dia tak buatlah ucapan kata menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang kita nampak di dalam Parti Bersatu ni memang bermasalah. Saja-saja ahli parlimen Kuala Kangsar dia tak akan umumkan. Dan sampai hari ni dia tak mai tau. Sehingga hari ni ahli parlimen Kuala Kangsar dia tak mai sidang parlimen. Kita pun tahu sebab pasal dia nak kena hadap dengan kawan-kawan dia yang lagi 72 orang ni, 73 orang ahli parlimen ni. Of course lah, sekali mereka akan hentam dia, mereka akan kritik, mereka akan hentam dia, mereka akan kritik dia, mereka akan kata macam-macam dekat dia. Tambah-tambah pula kalau dulu sebelum pilihan raya, Muhyiddin pernah bagi duit yang banyak kepada ahli parlimen. Memang ungkit gila. Ataupun dia ada perjanjian ke apa, hang kena bayar juta-juta-juta. Tapi aku akan buat lagi satu video menceritakan ahli parlimen Kuala Kangsar ni, rupanya dia ni bukan orang biasa-biasa. Dia ni orang hak kaya, orang perniagaan, sehingga kan ada orang kata dia ni, dia pun hantar anak dia belajar dekat England tu, tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa bantuan kerajaan. Jadi kemungkinan lah, tak apa, nanti aku akan bawa video untuk cerita pasal ahli parlimen Kuala Kangsar, sebab member dia sendiri yang dedahkan, member kawan dia sendiri yang menceritakan siapakah ahli parlimen Kuala Kangsar. So itulah apa yang aku nampak, apa yang aku dapat fikir, dan memang ramai sangat orang-orang Parti Bersatu pun cakap sekarang ni depa nak jatuhkan presiden, depa nak ambil alih presiden, depa nak ambil alih parti. Siapa dia yang nak ambil alih parti ni? Apa yang perhatian aku, apa yang aku dengar, apa yang aku nampak antara Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali. Dan apa yang aku dengar, kalau Azmin Ali menang suatu pilihan raya umum hari itu, dia menjadi ahli parlimen, kemungkinan besar yang akan menjadi ketua pembangkang adalah Azmin Ali. Tapi sekarang ni Azmin tak dapat, dan kita nampak Hamzah dapat jadi ketua pembangkang. So apa yang aku nampak, kemungkinan besar Hamzah akan jadi Presiden Parti Bersatu kalau pakat-pakat dia nak jatuhkan Muhyiddin Yassin. Kalau hampa tengok Azmin Ali ni pula kan, cita-cita dia, kehidupan dia daripada sebelum Anwar Ibrahim bebas daripada penjara, kita nampak dia ada buat cai dia di dalam parti PKR, dan kita boleh tengok langkah dia, usaha dia untuk nak jadi presiden parti PKR. Dan kita boleh tengok orang yang gila kuasa, dia akan berusaha dan terus berusaha untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan kedudukan. Sebab siapa yang jadi presiden parti, kalau dia dapat jadi kerajaan, presiden tu akan dapat tempat. Presiden tu akan dapat jawatan yang terbesar di dalam kerajaan tu. So, apa yang aku nampak, mereka akan sailang. Mereka akan sailang presiden, mereka akan sailang Muhyiddin Yassin. Percaya? Sebab dulu, mereka ni pernah digelar pengkhianat dan pernah jadi pengkhianat. Of course, mereka dah pernah buat khianat sekali. Mungkin kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Selagi mereka tak mati,
dia akan khianat. Sama macam Hadi Awang. Walaupun dia duk berjalan, duk jalan pun supaya macam semut dah. Tapi kalau hati dia pernah khianat, dia akan terus khianat. Walaupun dia duk terlentang di atas katil. Dan apa yang aku nampak, Hadi Awang dia akan jadi macam presiden PAS sampai dia mati lah. Aku nampak yang tu lah. Sebab sekarang ni, kalau mereka umum, mereka open untuk pertandingan presiden macam di dalam parti PAS, siapa yang menentang Hadi Awang, memang dipecat lah. Acik tengok lah. Jadi kan, itulah serba sedikit menceritakan apa yang berlaku di dalam Parti Bersatu ni dan juga di dalam Parti PAS, dan Perikatan Nasional ni memang gundah gulana. Pengkhianat takkan senang. Pengkhianat takkan gembira. Pengkhianat ni, mereka ni memang ketenangan jiwa ni memang tak ada. Memang sentiasa ada masalah hati, penyakit hati, tengok orang pun tak senang, sakit jiwa ketenangan tu tak ada. Tambah-tambah pula parti yang dia lawan tu, orang yang dia lawan tu dapat berjaya, dapat jadi kerajaan, dia tak dapat jadi kerajaan. Dia punya koyak rabak ni, hampa boleh tengok pimpinan PAS dan Parti Bersatu duduk di dalam sidang parlimen, tak apa-apa mereka berhujah. Sebab puak-puak PAS ni, mereka ni masuk bertanding pilihan raya bukan orang-orang yang berkelayakan. Tak ada langsung hujah-hujah, tak ada langsung yang membina negara, yang menegur kerajaan supaya membina negara. Tak ada langsung. Semua memberi masalah. Semua ni kritikan, pertikaian, segalanya. Sampai sekarang duduk petikai lagi kerajaan perpaduan ni. Aduh, kita pun pening lah. Jadi itulah sedikit perkongsian aku bersama dengan hampa. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak maaf, Pak Antoang. Assalamualaikum.